Satu-satunya cara anda akan menemui keajaiban buku ini, kitab ini, adalah jika anda datang sendiri mencarinya. Dan anda merenungkan kitab ini, dan anda mencari dan merenungkan secara mendalam buku ini. Maka ia akan menjadi sangat jelas, ini hanya boleh datang dari Tuhan. Jika anda memberikan pendekatan yang cetek, ia tidak akan memberikan apa-apa. Tapi jika anda memutuskan untuk menyelam secara mendalam, saya mempunyai seseorang rakan di kolej yang dilahirkan dalam keluarga Muslim. Tapi mereka ni bukan keluarga yang sangat beragama. Mereka menghantarkannya ke uni. Dia memutuskan untuk membuat sarjana muda dalam bidang falsafah. Apa yang berlaku setelah graduate dalam bidang falsafah, iman anda akan mempunyai jenazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia benar-benar pergi ke hujung-hujung dunia tu. Dia jadi agnos, dia jadi seseorang yang skeptis. Dia tidak mempercayai apa-apa pun. Dia bahkan tidak pasti sama ada dia ni sendiri wujud atau tak. Tahu tak sampai macam itu sekali. Dia tu jadi salah seorang daripada mereka. Dia pergi kat luar sana terapung-apung di alam maya. Dan kemudian dia ni dicabar untuk merenungkan Al-Quran. Hanya merenungkan Al-Quran. Dan begitu juga dia membawa semua persoalan falsafahnya. Semua ini dari setiap izm yang anda dapat fikirkan, dia membawanya kepada Al-Quran. Dan dia hanya mempelajarinya selama beberapa tahun. Dia hanya belajar Al-Quran dan menanyakan soalannya. Dan berharap agar dia dapat mencari sesuatu untuk kembali dan akhirnya membuat falsafahnya menghancurkan kitab ini. Tetapi dia terus dikalahkan teruk oleh kitab ini. Dan anda tahu orang yang mempelajari falsafah suka berdebat. Jadi apabila mereka kalah dalam berdebat, mereka ni jadi benar-benar tersinggung. Ego mereka terluka. Jadi mereka mahu kembali dan menghancurkannya pada masa akan datang. Jadi dia terus kembali dengan lebih banyak kritikan. Tetapi dia ni bukannya berdebat dengan seseorang. Dengan siapa dia berdebat? Kitab ini. Dia hanya sedang berdebat seorang-seorang dengan kitab ini. Dia kadang-kadang menghempas tutup kitab ini. Sebab geram sangat dengan kitab ini, selalu tutupkan mulutnya, selalu dapat kalahkan dia. Dia cari lagi. Okey, sekarang aku yakin kitab ini tidak mempunyai jawapan untuk ini. Dan dia membacanya. Oh, alamak, ada lagi. Aku mesti mencari benda lain pula. Dan dia akan berulang alik marah dengan buku ini. Dan 2 tahun kemudian, dia memberitahu saya sendiri. Aku telah bergelut dengan buku ini dan ia telah buat aku terjatuh. Jatuh tersungkuh. Oleh itu aku datang ke din ni. Ya, saya tahu. Inilah la raiba fih, tiada keraguan. Tapi kitab ini tidak akan memberikan ia secara percuma. Dia ni boleh menjadi seorang pelajar falsafah, membaca terjemahan Al-Quran dan mengatakan tidak ada apa-apalah kat sini dan teruskan beransur pergi. Tapi jika anda memutuskan untuk merenungkan, mengapa saya mengatakan merenungkan? Itu bukan sesuatu yang saya sendiri cakap. Itu adalah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ini? Jika ia datang selain daripada Allah, mereka akan menemui banyak percanggahan di dalamnya. By the way, jika anda mempelajari Al-Quran dengan cara yang cetek, anda akan menemui banyak percanggahan. Allah berkata, Allah berfirman, jika mereka merenung, mereka tidak akan menemui sebarang percanggahan pun. Subhanallah.